Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin. Allahumma amin wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini saya gantikan tempat Fadil Ustaz Salmi. Dan pada pagi ini saya teruskan dengan kitab Al-Iman kita. Sambungan kita di muka surat ikut kitab saya ini, tajuk makna beriman kepada qadar. Muka surat 243 untuk kitab saya. Rumi. Makna beriman kepada qadar. Setiap Muslim wajib beriman kepada Allah, qadar dan qadar baik dan qadar jahat, manis dan pahit. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada ilmu Allah yang sedia kala, beriman kepada masyiah, iaitu kehendak Allah yang meluluskan, dan kudrat Allah yang syumul. Baik, makna beriman kepada qadar. Hari itu dah tajuk kita dibahaskan tentang beberapa pengertian qada dan qadar mengikut pandangan-pandangan para ulama-ulama muktabar, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Jadi kita nak lihat pula kepada maksud beriman kepada qadar. Hari itu maksud qadar. Jadi hari ini apa arti kita beriman kepada qadar Allah? Hukum beriman kepada qadar ataupun ketentuan kuasa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ataupun kuasa Allah menjadikan sesuatu, menentukan sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Sesiapa yang tidak beriman kepada qadar Allah, maknanya tak lengkap rukun iman yang ke-6. Kalau rukun iman yang ke-6 tidak lengkap, bermakna rukun Islamnya tidak terpakai. Sebab kalau dia solatnya tidak ada baik dan tidak ada buruknya untuk diri dia, tidak ada matlamat dan tujuannya. Kalau dia puasanya bukan kepada Allah, haji umrahnya haji umrah yang tidak pada Allah, zakatnya zakat yang tidak pada Allah, syahadahnya hanya syahadah pada lisan, tidak bermakna pada akidah Islam yang hakiki. Jadi semua para ulama-ulama muktabar memberi keputusan bahawasanya sesiapa sahaja yang ingkar satu daripada 6 rukun iman, hukumnya adalah kafir. Kafir wal'iyazubillah. Bukan tak. Sebab rukun iman yang 6 ini dia bukan jenis diamalkan, bukan jenis amalan anggota. Dia adalah jenis amalan hati, keyakinan, kepercayaan. Sebab itu dikatakan iman itu al-iman as-sidqu. Iman itu maknanya benar. Benarnya di mana? Benarnya dari hati. Ada orang boleh bercakap benar tapi hatinya palsu, itu munafik. Maka dalam syariat hendak dibenarkan lidahnya. Lidahnya mengaku mengucap 2 kalimah syahadah dalam rukun Islam, dan hatinya mengaku beriman kepada Allah. Hati
dan mulut, lisan, lidah dan juga perasaannya, qalbunya, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, tidak dusta dan tidak ada sesuatu pun yang tersirat dan terselindung dalam beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, kepada qada dan qadar. Qadar baik, ketentuan yang baik, dan ketentuan yang buruk ataupun ketentuan yang jahat. Sesuatu yang baik ini makna arti kata sesuatu yang kita suka. Sesuatu yang jahat itu diartikan dengan sesuatu yang kita tidak suka. Ada nikmat, ada nikmah, ada seronok, ada tak seronok, ada syok, ada sedih, ada minat, ada benci. Itu makna baik dan makna jahat. Jangan diingat kita ni Allah Ta'ala tentukan jadi jahat, tak juga. Maka kita pun jadi jahat. Bukan jahat maksud tu, maknanya ada sesuatu yang terbaik untuk kita dan ada sesuatu yang tidak baik untuk kita. Dan yang baik untuk kita itu dalam ilmu Allah, yang tidak baik untuk kita pun dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya dalam ilmu Allah. Baik, beriman kepada Allah berarti, maksud beriman kepada Allah berarti beriman kepada ilmu Allah yang sedia kala. Bila kita ucap, kita yakin, kita kata bahawa aku ini beriman, hang percaya daripada Allah, percaya. Sejauh mana kita percaya? Kita akan percaya bahawasanya segala ilmu Allah ini meliputi segala-gala apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Banyak ilmu Allah dan ilmu kita ni sikit. Kita nak capai ilmu Allah tak tercapai dan tak termengaji. Kita nak mengaji ilmu Allah. Maka sebab itu banyak dalam hukum-hukum Islam, khususnya hukum-hukum syariat, hukum-hukum syarak, hukum-hukum fiqah khususnya, banyak larangan-larangan Allah yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala ucapkan. Kalau dibahaskan pada syariat, dia cerita boleh, tak boleh. Tapi kalau dibahaskan pada menurut hakikat ataupun akidah, ataupun daripada sudut pandangan usuluddin, pandangan agama, akidah, maka dia bukan kisah boleh tak boleh, dia akan kisah pandai ke bodoh ke makhluk. Dia akan letakkan persoalan makhluk ini bersyukur ke atau kufur ke. Contoh, kita nak tengok satu orang manusia, kita ni beriman ke ataupun kita ini kufur. Kita ini duduk dalam golongan-golongan hamba Allah yang baik ke ataupun hamba Allah yang jahat. Contoh, bila Allah Subhanahu wa taala letakkan satu hukum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya hukum wanita yang masuk masjid dalam keadaan haid. Contoh, dalam hukum fiqah, kalau cerita tentang fiqah ni dia perbahasan teknikal. Dalam hukum fiqah, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Kita pegang dalam fiqah. Orang tak mengaji, kita nak sebut kepada fiqah. Kita yang duk mengaji fiqah, kita ambil tahu, akidah kita ambil tahu. Bila zaman Nabi ataupun Nabi sebut dalam hadis, beberapa hadis kalau Nabi sebut contohnya, dilarang wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas berada di dalam masjid. Hadis Nabi pun, Nabi ada sebut kepada Aisyah, bila Aisyah masuk tanya Nabi dalam masjid, Nabi tanya Aisyah, kamu ni dalam keadaan hadas besar ke tidak? Aisyah kata ya. Kalau begitu keluar kamu, tanya tepi tingkap ya. Hadis-hadis sahih. Hadis-hadis itu dibahaskan. Maka timbullah pandangan ulama dulu gini dan sebagainya. Zaman dahulu mungkin boleh jatuh darah, mungkin boleh cemar masjid dan sebagainya. Zela ni mungkin tak boleh tercemar, mungkin dah terjaga, elok api dan sebagainya. Itu perbahasan fiqah. Tapi kalau kita orang mengaji ni, kita nak dalamkan sebalik daripada fiqah itu, kita nak ambil yang syariat dia, kita nak letak, kita dah tahu, kita nak ambil hakikat dia. Hakikat ini perbahasan dari sudut akidah, perbahasan dari sudut usuluddin, perbahasan daripada sudut tauhid.
Pada sudut tauhid, dia tak tengok ada hukum haram ke, hukum halal ke, hukum harus ke, hukum sunat ke, hukum makruh. Dia tak tengok dah. Dia tengok bila suatu benda itu syariatnya letakkan haram, syariat letakkan tidak boleh, syariat sebutkan ditegah, maka seseorang yang beriman kepada Allah, dia akan pegang dengan tegahan itu. Walaupun dibahaskan boleh gini dengan syarat dia sekian-sekian, begini-begini, akidah dia tak pandang dah itu. Akidah nak tengok hamba Allah ini patuh ataupun ingkar. Kalau hamba Allah yang patuh, bila syariat kata tak boleh, walaupun makruh, dia akan buat, dia akan tinggal, dia akan tak buat. Walaupun dikatakan haram, lagi dia tinggal. Kalau dikatakan makruh, ini makruh ke? Orang-orang akidah, orang-orang ahli usuluddin, orang-orang yang berpegang teguh kepada akidah Allah, bukan haram memang dia tinggal. Yang makruh itu pun dia akan tinggalkan. Sebab bagi dia, kalau aku buat sesuatu yang Allah benci, Allah tidak suka, maka aku akan dibenci oleh Allah. Maka kalau perbahasan-perbahasan yang banyak begitu dalam hukum fiqh mengatakan ada orang boleh, ada orang tak boleh, nak tengok ni hamba yang dengar kata ke, hamba tak dengar kata. Dia nak tengok begitulah. Itu dia katakan perbahasan dalam bidang akidah. Sebab akidah dia nak melihat, nak meninjau sejauh mana kita beriman kepada Allah. Allah lebih tahu hukum, sesuatu hukum yang kita buat, yang Allah Ta'ala bagi untuk kita buat dan sebagainya. Allah lebih mengetahui. Satu lagi contoh, hukum tunduk kepada manusia. Manusia tunduk kepada sesama manusia. Dalam bidang fiqh, tunduk kepada manusia ini diistilahkan rukuk. Yang keduanya sujud. Maka dibahaskan oleh para ulama-ulama yang muktabar berdasarkan hadis Nabi, tidak boleh sujud kepada selain daripada Allah. Di antara sujud dan rukuk ini diperbahaskan. Para ulama-ulama menyatakan bahawasanya, ada ulama yang mengatakan bahawasanya yang dimasukkan tidak boleh tunduk kepada manusia ini iaitu sujud, meletakkan dahi di atas tanah di hadapan seseorang, tetapi tidak pada rukuk, bukan pada rukuk. Dan ada ulama yang menyebutkan bahawasanya rukuk itu di hadapan manusia, di hadapan seseorang kerana menghormatinya boleh, walaupun sampai kepada had dan paras rukuk. Dan sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya haram tunduk, memberi penghormatan sama separuh had rukuk, tidak boleh. Maka di sini dibahaskan dari sudut fiqahnya, dari sudut adabnya, dari sudut nilainya, boleh tak nak hormat kepada orang. Kita masuk berjumpa dengan yang di Pertuan Agong, itu adat dan adabnya, dia punya tertibnya. Maka syariat dia meraihkan setiap apa adat yang ditertibkan selagi tidak melanggar peraturan-peraturan hukum syarak. Sekiranya seseorang itu masuk mengadap Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, masuk dan memberi hormat, tunduk, sama macam dia rokok. Kalau kita rokok dalam sembahyang, kita tengok perbahasan rokok dalam sembahyang. Rokok tangan tak sampai pun dikira rokok, rokok tangan lebih daripada lutut pun dikira rokok. Cuma sempurna atau tidak sempurna, itu sahaja. Tapi dia tetap dikelaskan sebagai rokok. Akidah dia tak pandang hang rokok tinggi macam tu ke, tinggi duduk macam tu ke, hang rokok turun macam tu ke, hang rokok kepala sampai sama dengan lutut ke, tak kisah. Akidah dia tak ambil kisah semua tu. Dia nak kisahkan bila perbahasan-perbahasan ini dinyatakan bahawasanya boleh ke tidak rokok. Ada ulama kata tidak boleh. Maka akidah orang-orang yang berpegang teguh kepada beriman kepada Allah, dia takkan rokok. Dalam arti kata dia tidak sujud kepada makhluk, tidak sujud kepada selain daripada Allah. Dalam arti kata perbahasan yang dipegang oleh ahli fiqh itu, kalau yang dibahaskan itu rokok, boleh dan tak boleh, tapi sujud semua ulama kata tak boleh, maka dia tidak sujud. Mematuhi pada hak rokok, ambil khilaf itu masih boleh memberi penghormatan kepada orang, maka tidak mengapa. Maka sebab itu dalam perbahasan bidang akidah, bila kita mengaji akidah, bila kita mengaji tauhid, bila kita mengaji usuluddin, kita mengaji ilmu kalam ini,
dia nak bercampur, kita nak campurkan, nak adunkan di antara ilmu fiqh dengan ilmu akidah. Kalau tak kena gaya, pening kepala. Akidah kata begini, fiqh kata begini. Tu yang duk jadi berbahas tu. Tu jadi bahas. Dia tidak akan jadi berbahas, dia tidak akan jadi isu apabila kita pandai mengenalkan ilmu akidah dan ilmu syariat. Ilmu akidah dengan ilmu fiqh dicantumkan, maka tidak ada perbahasan, tidak ada isu, tidak ada apa-apa persoalan, tidak ada apa-apa khilaf dan sebagainya. Fiqh pun mengaji tak habis lagi, akidah mengaji tak habis lagi, terus buat hukum. Itu yang jadi isu tu, nak jadi persoalan. Yang kedua, beriman kepada Allah berarti beriman kepada masyiah. Masyiah maknanya kehendak. Kehendak dan ketentuan Allah yang meluluskan, dan kudrat Allah yang syumul. Kehendak Allah, kita tak tahu kehendak Allah. Innama amruhu iza arada syai'a. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala kehendaki, arada syai'a, bila Allah hendakkan sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Allah boleh sebut jadi dan jadi. Maknanya itu kuasa Allah. Allah boleh sebutkan sesuatu itu jadi dan jadi. Tak kiralah sama ada benda itu penting ataupun tidak penting. Tak kiralah sama ada benda itu besar ataupun tidak besar. Tak kiralah sama ada benda itu merangkumi orang ramai ataupun hanya mungkin berkaitan dengan diri kita sahaja. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala macam dalam surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'a. Kehendak Allah Ta'ala apabila dia hendakkan sesuatu, tak ada siapa boleh halang. Tidak ada siapa pun boleh menentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syumul, maknanya kehendak Allah Ta'ala ini universal, memenuhi segala-galanya. Kehendak kita, kita tak penuh. Kehendak kita, kita tahu apa yang kita nak dan apa yang kita tak nak. Mungkin ada yang kita nak, orang lain tak nak. Itu kehendak manusia. Mungkin ada yang orang nak dan kita tak nak pula. Tapi kehendak kita tidak seperti kehendak Allah, tidak seperti keinginan yang ada pada Allah. Keinginan Allah, dia inginkan segala-galanya. Kita, kehendak kita, keinginan manusia, kita hanya nak kepada sesuatu yang hanya bermanfaat untuk kita, tapi tidak untuk orang lain. Kita nak untuk kita. Allah, keinginan Allah, dia akan buat, dia akan cipta, dia akan bagi sesuatu yang bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk kepentingan sejagat. Contoh bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada para malaikat dia di langit, sesungguhnya aku nak ciptakan khalifah di muka bumi. Qalu, malaikat-malaikat jawab pada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, tak cukupkah? Mengapakah engkau masih nak ciptakan makhluk untuk hidup di bumi yang mana mereka ini akan menumpahkan darah, mereka ini akan bergaduh bersama mereka? Seolah-olah di situ Allah Ta'ala dia nak cipta manusia, dia tahu apa dia nak buat. Malaikat pun dalam satu masa yang sama kita nampak seolah-olah malaikat pun tahu macam apa yang akan berlaku kepada manusia nanti. Seolah-olahnya begitu. Sebab tu malaikat boleh sebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Engkau nak buatkah manusia-manusia ni nanti dia hidup dalam dunia yufsidu fiha, dia akan rosakkan ke semua bumi. Wa yasfiku dima, bukan sekadar dia rosakkan kesemuanya, malah dia akan melakukan pertumpahan darah. Hidup lagi manusia. Manusia tak hidup lagi. Allah cipta lagi Nabi Adam, belum lagi. Seolah-olah nampak kepada kita dalam ayat ini, ilmu malaikat pun hebat macam ilmu Allah juga. Seolah-olah kita nampak begitu. Tapi daripada mana pengetahuan para malaikat ini boleh sebut dan boleh bagi pandangan pada Allah Ta'ala itu? Maknanya ilmu ini pun daripada ilmu Allah. Maka sebab itu Allah sudahkan ayat itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat sekalian,
Walaupun kamu sebut kepada aku bila aku nak ciptakan makhluk untuk imarah bumi, kamu sebutkan makhluk yang tak jadi lagi ni, nanti kamu dah dapat bayangan dah. Makhluk ini akan hidup dan akan rosakkan semua nikmat-nikmat yang ada di bumi. Nanti ada gunung-gunung yang kau buat tinggi, habis dia tarah. Ada pokok-pokok yang kau hidupkan, habis dia tebang. Ada laut-laut yang luas, habis dia tambah. Ada tanah-tanah yang lapang, habis dia korek buat tazim. Malaikat dah tahu dan sekarang dah berlaku. Itu maknanya yufsidu fiha. Berlaku, sekarang berlaku. Berapa juta tahun, berbilion tahun dah. Wa yasfiku dima, dan manusia akan tumpah darah, manusia akan bergaduh. Sekarang manusia bergaduh daripada dulu sampai sekarang. Dulu, kini dan selamanya bergaduh. Daripada Qabil dan Habil bergaduh, sampailah daripada seorang bergaduh dengan dua orang, sampailah negara dengan negara bergaduh. Nanti satu dunia bergaduh. Wa yasfiku dima, tumpah darah. Dah berlaku ke benda tu? Belum. Adam pun Allah tak cipta lagi, malaikat pun Allah tak perintah ambil tanah lagi, roh pun tak masuk lagi, apa pun tak ada lagi. Baru buat proposal. Buat proposal. Sudah tahu dah baik dan buruk dah. Dia dah buat suat dah. Jadi di situ kita nampak bahawasanya malaikat dia sebenarnya tak tahu apa-apa. Tetapi sebenar malaikat ini diberi ilmunya, diberi dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mereka mengetahui. Namun begitu, setinggi-tinggi ilmu malaikat pada ketika itu di hadapan Allah, yang Allah Taala pinjamkan sikit itu, tetap juga malaikat tak tahu apa kesan baik dan buruknya. Sebab Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikatku, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Allah tak cerita pada malaikat satu dan sebagainya. Itu ilmu Allah. Ilmu kita pun ada tapi terhad. Ilmu kita pun ada tapi terbatas. Budak-budak, anak-anak tak mau pergi sekolah, marah kita, pujuklah buat macam tu, bawa pergi sana, bawa pergi sini, beli tu, beli ni. Ni tak mau pergi sekolah. Susah hati mak dah. Mak dia kata, sudahlah umur 4 tahun tak mau pergi. Bila anak orang umur 4 tahun boleh baca ada anak aku, umur 4 tahun tak mau pergi, dia nak balik tengok Doraemon je. Susah mak dah. Nak jual TV, nak tolak TV, nak bagi rosak, mak dia pun nak tengok Hindustan. Jadi nak kena ikhtiar lah, nak bagi anak pergi sekolah. Sebab apa dia bimbang anak tak pergi sekolah? Kerana dia tahu suatu masa nanti bila anak besar, anak dia tak boleh apa-apa. Tak boleh membaca, tak boleh mengira, tak boleh mengenal huruf, tak boleh itu, tak boleh ini. Jadi dia sudah ada target, dia sudah nampak dah. Kita bukan Allah, tapi itu ilmu Allah. Allah bagi firasat, namanya firasat. Kita punya bayangan. Ittaqu, Nabi kata, ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuru binurillah. Takutlah kamu kepada pandangan orang-orang yang beriman, kerana mereka ini melihat dengan cahaya Allah. Melihat dengan cahaya Allah, kata ulama dalam ilmu akidah itu, maknanya melihat dengan ilmu Allah. Allah yang beri, pinjam kepada kita. Maka ilmu Allah yang Allah bagi kepada kita ni bermacam-macam lah. Ada yang Allah Ta'ala bagikan, pinjamkan, kita namakan dengan bentuk pengalaman. Kita dah ada dah dulu, kawan kita dulu penyegan mengaji lah, cerita ke anak kita. Kawan mak dulu ni segar pergi mengaji macam tu lah, mak dia suruh pergi mengaji, Umi pergi mengaji, dia tak mau pergi mengaji lah. Nak baca nama ubah pun tak arti. Pengalaman. Maka ada ilmu Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, namanya pengalaman. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, maka kita pun mengajar mereka. Itu cara, salah satu daripada petunjuk bahawasanya kita boleh firasah, boleh menilai sesuatu yang tak berlaku lagi, apa kesan dia, baik dan buruknya. Sungguh pun begitu. Apa yang kita jangkakan belum tentu tepat. Belum tentu tepat. Tidak semestinya anak yang dihantar daripada awal boleh baca itu yang kita kata nak pergi boleh baca dan sebagainya. Kita duduk dan baca, tengok baca 3 tak baca lagi.
Apa masalah dia ni? Ingat kau boleh baca rupanya tak lagi. Maknanya ilmu kita terhad. Ilmu kita terhad. Jangan pergi marah cikgu. Apa ni cikgu ni? Cikgu ni makan gaji buta ke gaji tubuh ke? Anak saya tak boleh-boleh. Hantar mem gaji 3 tahun dah. Baca form tak boleh. Ilmu kita terhad. Dia tak pandang dari sudut lain. Saya ambil bawah ni daripada sudut pandangan akidah. Maknanya kita nak hidup toleransi, nak hidup secara berhikmah sesama manusia, tidak perlu menyalahkan orang. Sebab itu Nabi tak boleh salahkan orang. Hang ni sekian-sekian buat macam ni, tu aku jadi sekian, anak aku jadi sekian. Jangan duk salahkan orang dan sebagainya. Lihat kepada kita. Dan yang paling tinggi sekali, kita lihat, inilah ilmu yang ada pada aku. Pada sangka aku 3 tahun dulu, kalau aku hantar anak aku pergi mengaji, dia boleh baca, dia boleh kira. 3 tahun dah. Selepas 3 tahun aku hantar dia pergi mengaji, 3 campur 1, dia kata 31. Pasal apa tak boleh? Kerana ilmu aku tidak sehebat firasat Allah. Itu dalam bidang akidah lah. Kalau bidang lain, passion lain pula lah. Itu yang kata bila campur satu bidang dengan satu bidang tu, kita keliru tu jadi perbahasan tu. Jadi banyak tanya, jadi banyak soal, jadi macam tu, jadi macam ni dan sebagainya. Kemarin kawan saya tanya, ada seorang tanya di Bertam. Tak tahulah aku kawan saya kata di Bertam tu kan ramai. Saya kata ustaz ramai, kawan-kawan pun ramai. Saya pun tak mau jawab lah pun. Dia saja saya nak tanya pasal dia kawan, ada seorang tu tanya. Ni orang mengaji macam kita lah. Dia kata, boleh tak? Dia tanya soalan fiqah. Boleh tak perkataan Sayyidina dalam tahiyat tu? Kita duk baca Sayyidina dalam tahiyat. Kalau saya tak mau baca, tapi tak baca sebab ada ustaz duk suruh baca. Jadi saya nak baca dengan tak baca 50-50. Jadi oleh kerana saya ada nak baca dengan tak mau baca, maka saya tak maulah kata elok-elok. Saya kata Sayyidina, tak mau kata Sayyidina. Ada syaddah, ada sabdu, tahiyah tu saya tak maulah nak kuat-kuat sangat. Baca biasa-biasa je, ihmal dia panggil. Baca dalam keadaan mengabaikan tasydid. Baca londeh, baca longgar aja. Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina. Pasal nak kata takut bid'ah. Tak kata pasal ramai ustaz tu kata. Sungguh. Jadi saya ambil 50-50. Macam mana ustaz? Soalan macam tu pun dia jadi soalan. La ilaha illallah. Tanyalah soalan yang lain tu tak masuk bakri pun soalan tu. Saya jawab, saya kata tak apa. Nak kata, kalau tak mau kata, jangan kata. Tak berdosa. Nak kata, tak batas mayang. Tu teknikal dia, trik dia, trik syariat, trik hukum fiqah. Kalau kamu nak pegang kata, katalah. Kalau tak mau kata, jangan kata. Kalau kata pun tak batas mayang, tak kata pun tak batas mayang. Tujuan kita nak semayang bagi solat. Kalau nak raih orang kata bid'ah, tu saya kata. Kalau nak lawan hak kata bid'ah tu, kata. Bila kita tak mau kata, habis cerita. Tapi kalau kita nak sebut, kena sebut betul-betul. Pertama, sebab bahasa itu bukan bahasa kita. Bahasa itu bahasa Arab. Kalau bahasa itu milik kita, tak apa. Ini bahasa Arab. Yang kedua, Sayyidina itu bukan bid'ah. Cuma bid'ahnya dalam syahadah. Tapi Nabi sebut ana Sayyidul Anam. Aku ini penghulu. Nabi sendiri mengakui daripada Allah bahawa baginda alaihissalam adalah Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu segala Nabi, penghulu segala Rasul. Nabi sebutkan perkataan Sayyid itu. Bukan Sayyid itu sahabat yang sebut. Direka oleh Abu Bakar, disebut oleh Sayyidina Umar, disebut oleh Sayyidina Ali, disebut oleh Sayyidina Uthman, disebut oleh orang tua ni. Dah, Nabi sendiri menyebutkan Sayyid. Maka kalimah itu lahir daripada Nabi. Hanya Nabi tidak sebutkan di dalam tasyahud. Maka tidak salah apabila kita nak menta'zimkan, nak tahrim, nak tarhim, nak timbulkan rasa sayang, rasa kasih, rasa penghormatan. Kerana Muhammad ini bukan manusia seperti kita.
dia adalah manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan kita ini ikut apa syariat yang diberi oleh Nabi, bukan Nabi ikut syariat kita. Maka nak ambil Sayyid itu sebutlah bagi betul-betul Sayyidina Muhammad. Kemudian kata Sayyid itu bukanlah suatu rukun seperti rukun solat dalam bacaan Fatihah. Sayyid ini adalah sunat. Dia duduk dalam, walaupun dia adalah bacaan rukun, tetapi dia masih lagi ada sunat-sunatnya. Bacaan rukun dalam sembahyang ada rukun kena buat, dan rukun kena memelihara dia. Wajib kena buat, dan bila dah buat wajib dipelihara. Contohnya bacaan Fatihah. Satu surah Fatihah daripada ayat 1 sampai ayat 7 wajib dibuat. Wajib dibuat makna wajib dibaca. Siapa sembahyang tak baca Fatihah, batal sembahyangnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa sembahyang dia tidak baca Fatihah, maka sembahyangnya tidak ada. Maknanya dia sama macam orang tak sembahyang. Bila dia dah baca, dia wajib menjaga mura'ah. Dia wajib jaga Fatihah tu. Jangan jatuh satu baris pun, jangan jatuh satu huruf pun, jangan jatuh satu syaddah pun, jangan lekang satu mat pun. Kalau lekang satu syaddah, Nabi kata dalam hadis, walau dhalin, dia baca walau dhalin, habis. Sebab itu bacaan rukun. Tapi kalau bacaan sunat, dia baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syaddah pun entah ke mana, jatuh lentang pukang, terbalik, terak, habis. Sepatutnya qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dia baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Syaddah tak ada pada lafzul jalalah. Batal tak? Tak batal. Sebab bacaan itu sunat, maka meraihnya adalah sunat. Maka kena raih juga. Sebab bahasa itu bukan bahasa kita, dia adalah kalam Allah. Kalimah sayyid begitu juga. Kalau tak masuk dalam lafaz, walaupun sayyid salawat pada Nabi itu rukun, tapi dalam rukun itu ada yang sunat. Maknanya sayyid itu kalau masuk dapat pahala sunat, tak masuk tak dapat. Dia tak jadi makruh. Ada sunat dibuang jadi makruh, ada sunat dibuang tidak makruh. Dia tetap ada, cuma tidak ada tambahan, tidak ada ekstra makna. Jadi kena faham gitu. Nak kena faham gitu. Jadi orang yang banyak bertanya ni, dia banyak soal ni. Banyak soal ni tak erti, mengaji tak erti, tak boleh beramal, dia keliru untuk mempergunakan segala amalan-amalan dia. Baik. Sebagai penjelasan kepada Syekh Islam Ibn Taymiyah, beriman kepada qadar Allah mengandungi dua peringkat. Ini pandangan Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah antara salah seorang ulama-ulama, pandangan dia cukup kuat. Bukan kuat macam mana, pandangannya itu keras sangat, very strong. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh, makruh tak ada, haram dengan halal, itu je. Ni Ibn Taymiyah. Makruh bagi dia tak ada, haram halal, haram halal, haram halal. Bagi Ibn Taymiyah, bid'ah tak ada, semua sesat. Itu pandangan Ibn Taymiyah. Peringkat pertama, kata Ibn Taymiyah, beriman kepada qadar Allah mengandungi dua peringkat. Pertama, beriman bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang makhluk lakukan dengan ilmunya yang sedia ada, yang menjadi sifat azalinya. Kita nak beriman pada Allah, kita nak percaya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak beriman ini. Dia ada peringkat pertama ikut pandangan Ibn Taymiyah. Dia kata caranya, pertama, iman kita, yakin kita pada Allah. Kita yakin bahawa Allah, bahawasanya makhluk, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Apa yang kita duk buat sekarang ni, Allah tahu. Itu cara beriman. Lah ni kita duk main mengaji, kita duk baca kitab, kita main mengaji, kita duk berkuliah, Allah tahu tak? Allah sedang melihat dan sedang menyaksikan kita. Mana Allah tahu? Allah mengetahui apa yang makhluk lakukan dengan ilmunya yang sedia ada, yang menjadi sifat azalinya.
Sifat azali ni sifat sedia kala, sifat qidam, wujud qidam, sifat sedia kala Allah Subhanahu wa taala. Bila ilmu Allah mula, tak ada permulaan ilmu Allah. Kita bila ilmu kita mula mengaji bila? 5 tahun, 6 tahun lah. Dulu mana ada 4 tahun lah. 4 tahun duk main guli 7 tahun 6 tahun baru pergi sekolah tadika. Ilmu kita masa tu mula. Maknanya ilmu kita ni ada permulaan. Bila mula main ngaji paksi? Tahu bila? Ada mula dah. Bila nak habis? Tak tahu. Kita pergi ngaji sekolah mula umur berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Habis umur berapa tahun? Dulu sampai dia jawab apa aja 7. Dulu. Dia 7 Dia je 7 umur berapa tahun? 12, 13 tahun. Lepas tu tak ngaji dah. Ngaji sekolah menengah. Sekolah menengah pula. 7 tahun pula. Ngaji pula dah. Sampai SPM. Sampai dekat MCE lah. Sampai MCE. LCE. LCE. Ngaji sampai kat situ pula. Dekat tu habis lah. Berhenti start. Lepas tu main umur 50 ngaji pula lah. Paksi pula. Ni tak tahu UKM ni. Ni Pak CE. Ilmu kita ada mula dan akan ada penapis, ada penghujung. Ilmu Allah bila mula? Tak ada. Tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Nak kaji, orang nak buat PhD tesis kaji ilmu Allah ni mula sebenarnya gila dia, tak sampai. Tak sampai. Sebab Allah dah ada, kita tak ada lagi. Bila Allah ada, tak tahu. Kita ada, mula kelahiran tengok suara panak. Tu tak ada kita ada. Mati bila? Tunggu esok kot keluar suara mati. Kita ada permulaan, kita ada perakhiran. Jadi peringkat pertama kata Ibnu Taimiyah, kita beriman, cara kita beriman pada Allah maknanya kita yakin, kita tahu apa yang kita buat, yang kita lakukan lah ni Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa dalam hati kita. Kita niat dalam hati ni, kita tahu. Kita niat, orang sebelah tak tahu, orang depan tak tahu, orang belakang tak tahu. Allah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ada orang ada masalah nak niat tu. Nak niat semayang, dia susah lah nak niat macam mana. Nak niat ni pejam mata sampai nak terlom biji mata tak depan kita. Nak semayang, nak niat sampai terketak-ketak kepala. Nak niat ni Allah, susahnya niat. Susahnya niat. Sebab itu dalam ilmu fiqah Imam Syafi'i dia sebut sunat melafalkan niat. Niat ini bukan lafaz. Lafaz ini keluar daripada lidah. Dia terlafaz keluar daripada susun atur lidah, pergerakan lidah. Ustaz, dia buka blok suruh soalan Ustaz. Siapa dia? Dia buka blok. Tak ngaji masuk dalam pun dapat soalan. Ngaji di dalam tak ada soalan lagi. Hebat sungguh. Dia jawab. Dia jawab tengah-tengah lagi putih. Tak apa lagi baru saya. Tak sampai masa soalan. Okey. Tahu lah tadi tu. Sudah. Niat. Dalam perbahasan niat, Imam Syafi'i sebut
Sunat melafazkan niat sebelum sembahyang. Bila kita nak sembahyang sunat lafaz, tapi melafazkan niat itu dikatakan dengan bahasa apa pun tak apa, tidak mesti bahasa Arab. Tak mesti bahasa Arab, mesti usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Tidak semestinya disebutkan sunat melafaz niat. Boleh tak nak lafaz dengan bahasa kita, sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Boleh. Maknanya Imam Syafi'i sebut itu, bila lafaz dengan mulut, dia akan diikuti dengan hati. Sebab mulut takkan lafaz sekiranya hati tidak menyusun, fikiran kita tidak susun. Kita nak cakap sesuatu itu, dia dah susun dah. Dia dah set dah. Dia dah masuk satu, dia dah susun siap cantik dah. Maka lafaz mulut kita itu diikuti oleh hati. Maka lafaz mulut itu namanya tahqiq. Dia pengukuhan. Boleh tak kalau kat lafaz terus berdiri Allahu Akbar? Boleh? Tak ada masalah. Nah. Ada orang yang susah. Saya pernah ajak orang susah nak sembahyang, nak kata usolli, dia nak kena cari, ambil masa 2 minggu pula. Apa usolli subuh, apa usolli asar, apa usolli maghrib, apa usolli isya, apa semua usolli tu. Bagi siap semua usolli tu, tak sembahyang ni baru dah hafal tu. Kesian tuan-tuan, kita tak apalah, kita orang Pasir cakap Allah usolli pun tak erti ke. Kita tak apalah kita kata macam tu. Ni orang ni dia nak cari masa untuk hafal usolli tu pun dia sudah ada masalah. Maka boleh ke tidak kalau kita nak ajak dia yang mudah, sahaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Hati dia sudah ikut, hatinya sudah ikut. Maka mulutnya sudah tahqiq, maka diikuti dengan hatinya. Bila habis sahaja selesai Allah Ta'ala dengan lafaz, maka dia pun takbir Allahu Akbar. Dia repeat balik yang dia kata tadi, sebab dia dah susun. Boleh tak orang tu? Orang tu boleh. Orang tu boleh. Jadi itu perbahasan para ulama bagi orang-orang yang mungkin ada kesusahan dalam nak melakukan ibadat. Maka boleh kita ajak, boleh kita train dia sekadar yang dia mampu, sehingga dia hebat, dia cekap untuk diri dia. Dia boleh urus dah diri dia untuk beribadat, maka selesai. Tapi makan masa, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, tapi dia tetap berusaha dan kita sentiasa bimbing dia untuk dia dapat itu. Kita pun dulu mungkin satu masa dulu kita pun ada masalah yang sedemikian, tapi sekarang ni kita dah expert dah, cekap lah, hebat sangat dah. Terlalu hebat dah kita. Dulu masa nak ngapai dulu pun jenuh juga nak ngapai. Macam semayang dulu pun orang pun tak erti juga, lah erti. Jadi orang-orang mungkin satu orang yang mungkin usianya sama dengan kita, tapi tahap ilmunya macam kita dulu. Mungkin ada orang yang usianya lebih muda daripada kita, tapi ilmunya sama macam kita sekarang. Itulah perbezaan ilmu manusia yang Allah Ta'ala bagi. Ilmu dia, dan Allah bagi menilai supaya kita tidak ada perasaan tinggi, tidak ada perasaan sombong, tidak ada perasaan rendah. Kalau kamu ada ilmu tinggi macam mana sekalipun, janganlah sombong. Kalau kamu dah banyak buat kajian macam mana sekalipun, jangan rasa hebat dengan orang tak tahu. Kamu je tahu dah. Ada orang lebih tahu apa yang kita tak tahu, dan mungkin ada yang kita tahu dan orang lain tak tahu. Maka jangan sombong. Sebab itu bila Allah Ta'ala cerita dalam Quran kisah Nabi Musa dan surah Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, Nabi Musa Nabi yang dikenali, 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita tahu nama dia. Lepas tu dia pula Ulul Azmi, Nabi yang hebat. Daripada 25 dipilih, daripada 25 itu 5 sahaja. Hebatlah Nabi ni.
Allah perintah Nabi Musa pergi belajar kepada satu orang makhluk Allah, hamba Allah Ta'ala, yang namanya tidak pernah disebut sebagai Nabi dan Rasul. Yang wajib kita tahu Nabi tak pernah sebut. Namanya Khidir alaihissalam. Pergi belajar dekat satu orang lelaki ni, kamu kena pergi belajar wahai Musa. Ada tak Nabi Musa kata, aku ni Nabi lah, aku ni Rasul lah, takkan nak pergi belajar kat yang tak top ni. Kalau nak mengaji, kena pergi mengaji kat orang yang top lah. Nabi Musa tak cakap. Sebab Nabi Musa beriman pada Allah, dia mengetahui ilmu Allah, apa yang Allah Ta'ala suruh, walaupun orang itu dia tak pernah kenal, orang itu tak pernah tahu. Sedangkan Nabi Musa ini Rasul, orang dah ketahui dia, kehebatan dia, mukjizat dia, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia. Dan dia kena pergi belajar pula kepada satu orang yang dia sendiri pun tak pernah kenal. Dah lah pergi belajar, dapat benda pelik-pelik pula. Jumpa budak bunuh, jumpa perahu tepuk bagi penumpang tenggelam buang, ada rumah orang kepanik pergi bina pula. Pelik-pelik ke semua. Lepas tu tak boleh tanya pula, tak boleh bertanya. Jadi ini sesuatu yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Musa. Dalam itu untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad SAW, bahawasanya kita belajar ilmu, kita mengaji, jangan sombong. Kita ada ilmu sejauh mana dan sehebat mana, belum tentu kita ini hebat. Dan tidak bermakna orang yang tidak ada ilmu itu tidak hebat. Maka sifat kesombongan, sifat takabur, sifat sum'ah yang ada pada diri kita itu dibuang. Dan jangan kita mencela ataupun menghina orang-orang yang lain yang mungkin pandangannya tidak sama dengan kita, ataupun mungkin hukum hakam yang diberikan itu berlainan daripada apa yang kita bagi, kita cemuh dia dan sebagainya. Sebab semua itu adalah peraturan. Kita nak beramal yang mana? Kita boleh beramal bila kita tahu, kita beramal ikut apa keselesaan kita. Sebab ulama memberi panduan hukum kepada kita, dan ulama tidak mendesak kita mesti pakai hakku. Ulama tak kata mesti pakai hakku. Imam Syafi'i walaupun dia seorang mufti, dia seorang ulama mazhab, dia sudah ada pengikut dia sendiri. Bila dia pergi solat pada makam tuan gurunya yang tidak sealiran pendapat dengan dia, dia sembahyang sebagaimana tuan guru pernah ajak dia sembahyang. Padahal dia sendiri pernah berbalah dengan tuan guru. Berbalah ni bukan kelim macam kita ni, berbeza pendapat dengan gurunya. Gurunya kata sembahyang subuh tak baca kunut, Imam Syafi'i ambil fatwa sembahyang subuh baca kunut. Kalau tak baca kunut kena sujud sahwi. Dia pergi sembahyang dekat makam, dia pergi sembahyang di masjid yang ada makam tuan gurunya dimakamkan di masjid itu. Maka dia sembahyang jadi imam. Orang semua kenal siapa Syafi'i, mufti, dia hebat di Iraq. Pergi sembahyang, bekas-bekas anak murid lama tu, kawan-kawan lama suruh dia jadi imam. Dia jadi imam dan dia tak sembahyang, dia tak baca doa kunut. Dia ada penaikan. Maknanya dia tak pegang aku sendiri hebat, takkan aku nak ikut cakap orang. Makna benda itu kita benda khilafiyah, benda yang menyalahi, benda-benda furuk. Maka dia tidak menjejaskan apa-apa pun. Imam Syafi'i tak paksa, Imam Malik pun tak paksa. Imam Malik tak paksa suruh tinggal, Imam Syafi'i tak paksa suruh buat. Cuma siapa yang buat, kata Imam Syafi'i, dia akan dapat kelebihan kerana kelebihan dia melakukan sesuatu yang lebih yang tidak dilakukan oleh orang. Kalau dia tak buat, dia tak dapatlah kelebihan. Kita pergi makan kenduri, siapa makan 2 pinggan kenyang lebih lah. Siapa pergi main makan, tak mau lagi, ada lagi 3, tak mau lagi. Pipihan nombor 3 habis langsung pada muka. Tak dapatlah kelebihan. Maknanya fadilah ilmu, kelebihan hukum, kalau kita beramal kita dapat. Ini bagi hukum-hukum yang sunat lah, sunat, makruh dan sebagainya, bukan hukum haram dan halal. Kalau hukum haram dan halal kata, "Wah ustaz ni kata hukum haram tak buat tak apa." Dan saya bukan kata itu. Saya kata ini bagi hukum-hukum cabang, hukum-hukum furuk, hukum-hukum kecil, ranting-ranting dia, fadilat-fadilatnya siapa buat dia dapat. Dalam kita sembahyang, Allahu Akbar, Fatihah wajib baca dengan mulanya dengan bismillah. Habis Fatihah waladhdallin, kita nak baca qul huwallahu ahad, nak baca bismillah. Tak baca bismillah pun tak apa, waladhdallin amin.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak mau baca bismillah, tak apa. Sah. Sebab hukum membaca basmalah pada awal surah adalah sunat. Waladallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, bismillah pun tak baca, amin pun tak kata. Boleh? Boleh? Tak kata? Kerana itu adalah fadilat, sunat. Siapa kata dia dapat lebih? Tak kata, tak ada apa. Jadi duk pergi bahas pula, apa ni ustaz ni ajak tak kata amin pun tak apa. Kita terus duk kata ustaz ni baca Fatihah, baca surah tak baca bismillah pun, apalah ustaz ni. Faham kita mengaji, tak baca sunat bukannya rukun. Kena faham.